أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي مصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Surau Sungai Buaya Surau Baru, Tuan Imam dan Tuan Bila, AJK Muslimin, hadirin hadrat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga mengucap terima kasih kepada pengurusi Surau kerana sudi jemput, yang mana dapat kita sama-sama hayati dan kongsi akan beberapa ilmu yang dapat memberi petunjuk kepada kita untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna akramakum indallahi atqakum. Bahawasanya orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala itu, siapa dia? Adakah orang ni orang engineer, ataupun orang ni orang kaya, ataupun orang lebih? Iaitulah orang yang paling mulia si Allah Ta'ala. Siapa dia? Iaitu daripada kalangan hamba Allah Ta'ala yang bertakwa, yang takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang takut? Iaitulah dia mengerjakan segala suruhan Allah Ta'ala dan juga meninggalkan akan segala larangan Allah Ta'ala. Maka insya-Allah pada malam ni dan kuliah-kuliah seterusnya lah, yang mana saya akan kongsi, kita tengok dalam iaitu kitab Bidayatul Hidayah, iaitulah permulaan bagi jalan untuk mendapat hidayah, iaitu petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kitab ni dia menyatakan di dalam ni caranya panggil permulaan, yakni orang yang baru, panggil kalau budak baru nak berjalan, untuk memulakan hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Betul, kita ni dinama Bidayatul Hidayah, yang dikarang siapa dia? Panggil ulama tasawuf besar sekali yang masyhur, iaitulah Imam Hujjatul Islam Abu Ahmad Muhammad bin Muhammad Ghazali. Apa dia? Imam Ghazali. Kitab ni kitab Imam Ghazali. Yang kita panggil, yang pertama-tama yang kita belajar, kita menuntut ilmu, kerana ini ialah suatu kefarduan, difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas tiap-tiap hamba yang mukallaf. Iaitulah hamba yang mukallaf, hamba yang diberati oleh syarak, kena wajib menuntut ilmu. Dah tuntut ilmu ni bila? Dah ambil daripada buayang, Nabi kata, sapalah ke lubang liang lahap.
Lagi mana dak mati lagi situlah menuntut ilmu. Kenapa? Kerana sifat manusia ni dia tak boleh lari daripada salah silap. Lupa tak boleh lari. Tapi itulah disebut kata manusia kalau di segi bahasa Arab nasia ni iaitu orang hak bahit lupa tak teringat hom. Nak bahit lupa. Panggil nasia ni hak bahit lupa. Maka lupa ni lah menyebabkan Allah Taala Nabi tutup kita belajar menuntut ilmu. Karena Nabi kata talabul ilmi faridatun ala kulli muslimat. Dan Nabi kata jadilah kamu. Mana kita ni orang butung nak butung. Allah Taala menjadikan kita sebahagian daripada hamba-Nya yang berada di dalam satu majlis yang Nabi kata iaitu taman-taman syurga. Kalau taman syurga kita biasa jejak dah di atas dunia, apa telah insya-Allah di akhirat esok kita akan dapat masuk ke dalam syurga Allah Taala. Mana Nabi kata apabila kamu lalu pada taman-taman syurga. Idza marartum min riyadil jannah, bila kamu lalu pada taman-taman syurga, farta'i maka hendaklah kamu berhenti. Kata sahabat, ya Rasulullah, mana kata taman-taman syurga dunia ni? Iaitulah apa panggil majlis zikir, majlis ingat pada Allah Taala. Setengah daripada ingat Allah Taala ni iaitu majlis ilmu. Nak kita menuntut mari ni, bahkan kita duduk ni bukan saja-saja apa panggil lebih malaikat duk istighfar. Tak, selagi mana orang ni duduk pada majlis ilmu, selagi mana dia keluar, malaikat sentiasa istighfar. Istighfarnya ni, selagi mana duduk majlis tu. Nak banding istighfar malaikat dengan istighfar kita ni, tak, jauh Istighfar kita terkadang istighfar mulut, tapi hati dah. Nah, istighfar astaghfirullahalazim, astaghfirullah, tapi hati tak lain apa yang kita. Tapi ni malaikat tolong istighfar minta Allah Taala ampun dosa kita ni. Dan mana apa istighfar malaikat ni tak ada apa panggil sifat ujub, sifat riak. Apa panggil lebihnya. Kita duduk dalam majlis ni lebihlah. Sikit banyak apa kelebihan daripada ilmu yang mana Allah Taala tutup kita belajar. Mana dah kira lah ambil daripada akhir balik menutup ilmu agama, ilmu nak buat bekal akhirat. Lalu apabila kita tahu dah ilmu, adakah tahu semata-mata tahu? Tahu saja, tahu dah begini. Dah warna semayang, tahu dah semayang. Dah warna puasa, tahu dah semayang. Tapi tak ada amalan pula. Tak ada buat pula, tak berguna juga. Kerana pada ulama kata fa'alimu bi'ilmihi lam ya'malan. Orang yang berilmu, fa'alimu bi'ilmihi lam ya'malan, mu'azzabun min qabli ubadil wasa. Panggil syair daripada Syekh Ibn Ruslan. Dia buat kalam syair kalam patung lah kalau kita kata. Dia kata fa'alimu bermula orang yang berilmu, bil ilmi dengan ilmunya, lam ya'malan tetapi dia tidak beramal dengan ilmunya. Tahu dah sekian-sekian, tahu dah sifat ujub, tahu dah sifat riak, tahu dah sifat deki, tahu dah sifat dak molek mazmum ni jangan ada pada diri, tapi duk biar duk lok gitu. Tahu dah sifat dia nak molek, tapi duk biar itu, dak puas hati orang, dak puas hati situ. Maka beringat kata mana? Mu'azzabun min qabli ubadi wasa. Orang ni terlebih dahulu diazab daripada kafir yang sembah berhala. Kafir sembah berhala ni jamin dah masuk neraka Allah Taala. Tapi ni dia masuk dulu daripada golongan yang kufur pada Allah Taala, daripada kafir yang sembah berhala. Panggil besarnya lebihnya. Panggil mana? Walaupun apabila tiap bit itulah, apabila tiap-tiap satu perkara bila kita tengok amalan tu lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka azab dia pun lebih juga. Seperti semayang. Semayang ni lebih. Panggil orang yang semayang ni lebih di sisi Allah Taala. Yang mana 5 panggil Allah Taala beri ganjaran pada dia lebih. Bahkan panggil Allah Taala kata orang yang mana yang tidak semayang seolah-olah dia telah merutuh tiang agama. Maka tiang agama ni seolah semayang ni dia mendirikan tiang agama. Dia tiang agama lain-lain mari belaka tengah atap. Panggil semua-semua ada belaka lah. Amal ibadat-ibadat lain. Maka bila besar semayang, seksa pun besar juga. Begitu juga dengan ilmu ni kelebihan. Siapa nak dibandingkan orang yang ilmu. Tapi tu Allah Ta'ala kata
barang siapa diberi yang mana barang siapa yang Allah Ta'ala beri kelebihan pada dia, maka Allah Ta'ala yang mana orang yang berilmu ni, mana orang yang mana disanjung di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi begitulah, apa-apa secara kita nak begitu juga orang yang beramal, dia buat amal kuat, dia berzikir kuat, dia buat amal, baca Quran kuat, dia semaya kuat, tapi buat dengan tak kena tata cara, tak dengan kaifiat. Maka lagu ni mana? Orang yang man amila bila alima, barang siapa yang beramal dengan tak ada ilmu, maka amalan dia mana? Mardudah tu, tak sah amalan dia. Maka di sinilah orang panggil, dan amalan kita nak buat, nak tahu pula amalan tu pula riak kedok, takabur kedok. Maka sini dalam ilmu ni dia nak menyatakan itulah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni dia panggil di dalam Islam, dah kita kenal sikit dah. Dan itulah di dalam sebut kata agama ni dia terbahagi kepada 3 bahagian. Panggil agama, hukum agama ni ada 3. Yang pertamanya iaitu hukum fiqh. Panggil rukun Islam. Yang keduanya rukun iman. Yang ketiga rukun ihsan. Lalu rukun ihsan ni hukum apa? Iaitulah seperti mana sabda Nabi SAW. Nabi apabila didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengadap dengan Nabi. Mengadap dengan Nabi SAW. Iaitu hadis diriwayat oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dia kata apabila sapanya Sayyidina Umar, sapanya Jibril pada Nabi, mari duk rapat dengan Nabi, duk belaga lutut. Tanya Nabi, ya Rasulullah, akhbirni anil ihsan, apa ihsan? Akhbirni iman, apa iman? Dan akhbirni ihsan, apa ya ihsan? Hukum Islam pun kita tahu dah. Tak 5 perkara, iman pun tahu dah 6 perkara. Dan rukun ihsan mana? Iaitulah Nabi kata anta'budallah, muat ibadat pada Allah Ta'ala ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat Allah Ta'ala. Seolah-olah lihat Allah Ta'ala. Lihat lagu mana? Ni apa panggil nak berpandu pada ilmu suludin pula. Yang dia apa panggil dan kita kata lihat Allah Ta'ala mana? Allah Ta'ala berita. Ada tangan. Tuhan kata ada tangan. Sudah habis. Bila mentajsimkan Allah Ta'ala, kata ulama, maka ni kufur lah. Bila tajsim menyerupakan Allah Ta'ala dengan mana? Menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Tak boleh. Maka tengok seolah-olah Allah ni, Allah Ta'ala yang mana hadis Nabi kata innallaha ma'ana. Mana iaitu apabila Nabi duduk di Gua Sur bersama Sayyidina Abu Bakar, bila Sayyidina Abu Bakar ni berasa sedih. Mana dengan orang kafir pun Allah Nabi pun kata innallaha ma'ana, Allah Ta'ala bersama dengan kita. Mana kata Allah Ta'ala tu rapat, dekat, selalu rapat. Apa ni dekat sangat dengan kita ni. Apa ni mana? Takdir Allah Ta'ala kata mana dalil kata Allah Ta'ala dekat ni? Tengok dia atur hidup kita. Kita nak buat benda keputusan, benda kita buat, dia atur belaka. Bahkan rezeki kita pun dia cara belaka. Bahkan apa panggil kehidupan kita pun Tuhan atur belaka dah. Apa dekat ni Allah Ta'ala ingat pada hamba. Begitulah buat ibadat seolah-olah kamu ni melihat Allah Ta'ala. Fa innam takum tarahu, kalau sekiranya kamu kita tak boleh nak tengok Tuhan, maka tak berasa. Apa panggil jauh lah. Nak berasa apa panggil kehadiran Tuhan. Maka hendaklah kamu Allah Ta'ala ingat bahawasanya Allah Ta'ala sentiasa melihat kamu. Allah Ta'ala tengok semua, tak ada hijab, tak ada dinding Allah Ta'ala dengan hamba ni. Setiap masa, setiap jam, setiap saat, selagi mana hamba ni hidup, sampailah dah kubur, Tuhan tengok semua. Tak ada tahap apa panggil Allah Ta'ala melihat hamba ni. Maka tu ilmu tasawuf ni apa panggil ilmu apa panggil di segi nak menghalusi lagi, di segi ilmu fiqh, di segi ilmu usuluddin dia nak menghalusi lagi. Mana iaitulah merasa Allah Ta'ala tu dekat dengan kita. Tengok sebab apa orang ni tahu dah buat maksiat sekian-sekian pergi buat juga. Tapi orang ni buat juga tahu dah. Sebab apa? Tak merasa Allah Ta'ala sana itu dekat. Tapi kalau orang yang merasa Tuhan ni, Tuhan ni kalau buat gini, Tuhan tengok ni. Walaupun manusia, dia kata orang tak tahu kita buat gini, tapi mari terletak tu ni, berasa Tuhan tengok kita ni. Tak, yang maestera gitu. Maestera gitu nak buat tak gamuk. Tahu ni kan tahu Tuhan ni tengok. Sebab dia nak apa rasa situ.
Maka situ panggil jauh dah tu. Ni dia panggil ilmu tasawuf, iaitu karangan Imam Ghazali rahimahullah taala, iaitu hak besar sekali, iaitu dia nak jaga dari segi adab. Tak, kerana panggil dalam patung syair, tak, elok pokok kerana bunga, panggil syair sikit. Tak, elok pokok kerana bunga, elok manusia kerana adab. Tak, molek manusia apa? Sebab adab. Sebab tu kata Syekh, kata Abdul Qadir Jalani, bahawasanya ilmu terlebih baik, terlebih baik daripada al-adabu fauqal ilmi. Bermula adab ni terlebih tinggi daripada ilmu. Tengok orang panggil orang kalau dah beradab sekarang, dah orang tengok jurus lalu dah. Dah, panggil berbanding orang yang ada ilmu lagi beradab, lebih lagi ya. Ni orang ni dak ilmu mana, dak alim mana, cuma dia tahu sikit-sikit mari, tapi dia ada adab. Memang orang. Dak, kalau orang tengok, kalau jenis kalau orang nak buat natu pun tengok gini, dia kata juru sungguh budak ni. Dak, ambil lalu buat natu. Islam memang sungguh tak. Bila tengok adab comel ni. Sabit ni ilmu ni dia nak cara beradab. Beradab iaitu cara tata tertib dalam kita nak kerja. Dak, wa amal pada Allah Taala. Kerana Allah Ta'ala menyebut ingat pada Allah Ta'ala ni mana? Bukan saja dalam semayang saja. Mana Allah Ta'ala kata allazina yadhkuruna Allah, orang yang ingat pada Allah Ta'ala ni, wa qiyaman, hal keadaan berdiri ni ingat pada Allah Ta'ala, wa qu'udan wa ala junubihim, dan pada ketika dia duduk. Mana kata sentiasa dalam seharian dia kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Pandai ingat Allah Taala mana? Kita ni jauh. Sebab itu ulama dia susung ambil daripada hadis-hadis Nabi dengan amalan-amalan sunat. Yang boleh amalan ni kita kerjakan supaya kita ni diberi petunjuk oleh Allah Taala. Kerana orang yang dikatakan Allah Taala sayang ni mana? Apabila Allah Ta'ala sayang pada seorang, Allah Ta'ala akan menunjukkan kepadanya jalan kebaikan. Bukan mana? Orang panggil dia ni bertambah suka dan seronok pada nak melakukan kebaikan-kebaikan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebagai mukaddimah. Mukaddimah dia lah. Maka orang panggil pendek cerita lah. Panggil iaitulah mukaddimah kita, iaitulah kita tengok dia kata kitab Bidayatul Hidayah ini ialah permulaan jalan hidayah, jalan petunjuk. Jalan petunjuk bagi orang yang mana nak berjalanlah ke negeri akhirat. Tengok pada mukaddimah pada muka surat yang pertama. Dia kata muqaddimah muallif, iaitulah muqaddimah pengarang lah. Apa panggil Imam Ghazali muqaddimah. Dia kata berkata oleh Imam Ghazali Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Ghazali Al-Tusi rahimahullahu taala. Ni nama asal dia. Kita ulama-ulama ni apa kita kena kenal juga. Bukan kena main bola saja. Katanya bab malam dia. Kalau kenal belaka. Tanya orang ni kenal ke? Bab ulama kena jugalah. Kena kenal lebih lagi lah. Ni apa kita dah penting mana? Hak ni hak penting bila kenal para alim-alim ulama. Mudah-mudahan kita duk belajar ilmu dia. Boleh bagi pertolongan. Mana kata Imam Hujjatul Islam, iaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi rahimahullah ta'ala, ini Imam Ghazali lah. Dia kata dengan nama Allah Ta'ala yang sangat pemurah, lagi sangat mengasihani. Tengok, dia mula dengan permulaan kitab dia dengan bismillah. Mana sebab apa? Dia ambil berdalil dengan hadis Nabi SAW. Yang mana Nabi kata kullu amrin zibalin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Mana kata kita nak buat benda sekarang ni mula dengan bismillah. Buat benda-benda pun mula dah dengan bismillah. Kerana Nabi kullu amrin, tiap-tiap pekerjaan, zibalin yang ada kepentingan. Mana ada penting? Mana apa pekerjaan yang haruslah. Seperti kita nak jalan, kita nak keluar rumah, kita nak naik kereta ke, kita nak makan ke, kita nak minum ke, nak ikutlah
perkataan tu perkataan hak harus di sisi syarak. Maka kata Nabi, apabila kamu ada pertengah tu, kerjaan tu ada kepentingan, la yabda'u, apabila tak dimulai dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, tak mula bismillah. Pakai jalan-jalan je, pakai nak makan je, nak minum tak mula dengan bismillah. Maka kata Nabi, fahuwa aqta, yakni qalil barakah, kurang keberkatan. Kurang berkah mana? Panggil makan banyak, makan sepinggang dok cukup. Mana dok cukup ni? Dak makan tambah pula sepinggang, dok cukup lagi. Ataupun panggil makan tu tak ada berkah, kurang barakah. Dak panggil kurang barakah, iaitu panggil bahawa di dalam kitab Jauhar Al-Mahu dia menyebut kata bahawasanya iblis apabila dia berjalan sesama manusia, panggil iblis ni, tiap-tiap orang ni dia mempunyai iblis, ada iblis belaka. Dak, syaitan ni ada belaka tiap-tiap orang. Lalu syaitan ni dia tidak boleh menguasai seseorang apabila dimulakan tiap-tiap suatu dengan bismillah. Mana? Sabit dalam kitab tu kata bahawasanya apabila iblis datang hal keadaan gemuk seperti utai. Bila mari iblis ni utai tidak nampak lah, tapi orang benda gaib, tak benda berlaku. Sebut dalam kitab Jauhar Mahub, dia kata bahawasanya apabila iblis ni gemuk, ia datang pada kita, iaitu dalam keadaan lama duduk, tiba-tiba jadi kurus. Kisah ni. Lalu apabila datang, lalu iblis kata bahawasanya seseorang hamba ni, aku tak boleh nak makan, nak boleh buat kerja bersama dengan dia. Kerana syaitan dia buat kerja berserta dengan orang tu apabila tidak mula dengan bismillah, dengan nama Allah. Biar panggil hak kita nak buat di atas pekerjaan tu biar ada barakah. Mana barakah? Rezeki hak kita menega tak banyak, mana boleh sikit. Tapi dengan sikit tu rasa padang, rasa cukup dengan apa yang ada. Apa yang barakah? Ada barakah mana? Hak ada barakah ni banyak dah, rasa dah cukup lagi. Siapa dak dang nak buat ibadat dak dang belaka. Ni panggil terkadang Allah Taala bagi dengan cara panggil istidrak. Istidrak ni bimbang. Istidrak ni panggil dalam keadaan panggil duduk setengah sedap. Mana orang ni duduk tengah selesa, nampak senang hidup dia, nampak macam-macam senang lah. Mana? Tapi nak ibadat pada Allah Ta'ala tak dang. Nak mari belajar pun tak dang juga. Nak mari sejik tak dang juga. Mana kata perkara berkaitan dengan agama Allah Ta'ala ni tak dang belaka. Sibuk dengan dunia ni bimbang. Duk suka-suka, duk tengok, perau Allah Ta'ala tarik dengan kerana begitu. Tak, fa nafakhtu fihi mir, maka aku tarik. Tak. Mana ia telah panggil Allah Taala, maka dia Allah Taala tarik nyawa kadang gitu. Wal iazubillah. Tak ada buat ibadat pada Allah Taala, rugi serugi-ruginya lah. Lalu tapi telah panggil tiap-tiap satu perkara kita hendak mula dengan bismillah. Tak. Sebab apa? Usaha bismillah ni. Kerana di situlah ada 3 nama. Nama yang pertama iaitu Ismul Lidzat, nama Allah Taala. Jadi nama Allah Ta'ala ni nama yang paling agung. Tak, nama bagi Allah Ta'ala. Lagi pula Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat borah. Tak, borah pemurah panggil. Tak, borah ni pemurah. Panggil obah, kalau kita faham borah ni kan borah. Borah ni orang minta bagi borah mudah dengan orang. Bagi mudah dengan orang. Maka Allah Ta'ala ni lebih lagi. Borah Allah Ta'ala ni tidak kira hamba dia beriman ke, hamba dia tak beriman ke, hamba dia dok mayang ke, dok puasa dok benda, dia bagi belaka. Dia bagi belaka borah Allah Taala ni, dak tentu. Tak. Dia borah belaka, bagi belaka, dok kira siapa-siapa dia. Orang ni apa yang dok beriman, dok percaya dengan Tuhan, dok percaya dia pun, dia bagi juga. Kabeh itulah. Nabi SAW dia kata kalau sekiranya dunia ni ada nilai di sisi Allah Taala sebelah sayap nyamuk sikit aja. Tak. Mana kata Allah Ta'ala kira sebelum saya nyamuk ni ada nilai sikit jadi nilai si Allah Ta'ala, maka nescaya orang yang tidak beriman pada Allah Ta'ala seteguk je tak boleh minum air. Tak, maka apa ni tak boleh rezeki sekitar dunia tak boleh belaka. Tapi oleh kerana itu Allah Ta'ala nak menunjuk, Nabi kata dunia ni tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adakah tak boleh kita cari harta dunia? Boleh. Di segi harta dunia tu sendiri tak dicela oleh syarak. Hak syarak
cari dunia melupakan akhirat. Tu dia dulu. Kalau orang ni dia cari dunia, dia nega pasal jual ikan ke, tak nega sayur ke, jual kerja, nega ke benda-benda pun, tapi bila Allah Taala panggil suruh, dia ingat pada Allah Taala. Tak, dalam bab panggil bab menuntut ilmu, dia mari. Panggil dunia ni tak dicela oleh Allah Taala. Siapa dia khabar? Tuhan khabar. Tak, panggil Allah Taala tidak cela pada salahnya, iaitulah panggil dunia yang cari bawa melalaikan pada Allah Taala. Mana kata Allah Taala ni boroh di belaka. Jangan muskil lah. Bapalah orang ni tengok dia ni dah buat ibadat. Nampak dia ni apa panggil semayang pun dok nampak senang dia duduk. Nak apa panggil rumah kau tambah. Dok sambung pula dulu rumah ibunya, sambung pula bilik, sambung pula dua tekak pula. Nampak kau mana? You ingatlah. Habis nampak senang pada zahir, tapi di sisi Allah Taala nak bagi dengan istidrak. Ni tak jauh. Mana boroh tahu di belaka. Dan lagi pula nama Allah Taala iaitu sifat Ar-Rahim, kasih sayang. Kasih sayang Allah Taala. Tak sampai kita pula. Mana? Ghafurur Rahim. Tak, iaitulah minta pengampunan daripada Tuhan yang Rahim, yang kasih sayang. Kasih sayang Allah Taala ni hanya pada siapa? Hanya pada hamba yang mukmin kita ni. Tak, belaka ni orang mukmin belaka ni. Tak, orang mukmin, orang beriman belaka ni. Mana? Itulah kasih sayang Allah Taala. Allah Taala kasih sayang kepada orang ni, orang beriman. Iaitu sama ada sebesar-besar nikmat mana dimasukkan orang yang beriman pada Allah Taala dalam syurga Allah Taala. Orang beriman masuk dalam syurga, dan orang yang tak beriman dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tak, wal iazubillah. Maka baik kasih sayang Allah tertentu pada hamba yang mukmin. Mana? Kalau sekiranya dia ni masuk dalam keadaan kesalahan, apabila dengan keadaan dia masih lagi beriman pada Allah Ta'ala, iman dia tak lari, beriman mana? Dia beriman ni ambil start pada hidup opatnya sekali saat ketika sakaratul maut. Saat akhir nak mati ni lah, hak nak sangat iman tu kalau boleh jangan lari, jangan cabut. Kenapa? Kalau iman hilang saat akhir, saat sakaratul maut, habis. Amalan hak buat dulu mari semayang main dia, hak tu habis. Allah Ta'ala duk terima pun. Kenapa? Kerana hilang himang ni walaupun sikit aja. Sampai tu lah, kita kena mohon Allah Ta'ala diberi kekuatan iman. Sampai dah iman ni kata ulama terkadang naik, terkadang turun. Tak, iman ni macam air lah, air sungai. Kadang dia pasang, kadang dia naik, kadang dia turun. Tak, ni dah apa? Kadang naik, kadang turun. Ni tambah tak ada tu. Ni bahaya. Maka mana? Naiknya iman iaitulah dengan amal soleh. Nak dengan banyak baca Quran, dengan beramal-amal soleh, dengan buat-buat perkara-perkara kebaikan, perkara-perkara kebajikan. Dan rendahnya iman sana itu mana? Iaitulah apa ni? Apabila melakukan maksiat pada Allah Taala. Bila buat maksiat pada Allah Taala, perkara yang Allah Taala larang, maka iman ni kau rendah. Maka di sini kata bahawa kasih sayang Allah Ta'ala ni, rahim Allah Ta'ala tertentu pada hamba yang mukmin. Kita ni duduk pada rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Tak, Allah Ta'ala duk bagi rezeki, Allah Ta'ala bagi lagi. Tak, walaupun dalam keadaan susah, mari juga surah bala ni, mari juga sejik dengar majlis ilmu ni. Kerana Nabi pesan, jadilah kamu 3 perkara di atas dunia ni, jadi orang yang 3 perkara. Mana? Kun, jadikan adik olehmu alimang, orang yang mengajar. Tak. Lepas tu kita ilmu kurang, nak mengajar orang tak boleh. Maka Nabi kata, au muta'allimang, jadi orang yang belajar, orang menuntut ilmu. Dengan ada kitabnya, dengan tengok kitabnya. Dah dia kata dak nampak mata ni. Dak mata dak nampak mana. Jadi orang yang ketiga, au mustami'ang, jadi orang yang mendengar. Tapi martabat kurang lah. Martabat dibandingkan orang yang belajar dengar ni kurang sikit. Tapi Nabi kata beruntung dah orang tu, dia duduk dalam orang yang mendengar. Wala takum minar rabi'ah, Nabi kata jangan jadi orang kepak. Dak belaka, mengajar pun dak, belajar pun dak, menuntut ilmu pun dak. Mana pula mendengar pun dak, mari dengar dak juga. Maka Nabi kata fatahlikah, maka orang ni binasa. Binasa orang ni. Mana beruntung di akhirat esok lah.
Dan amal ibadat ni mana Allah Taala balas di akhirat esok. Walau tak nampak depan mata dak apa benda buat, sebab tu awak ibadat iaitu kena ikhlas. Maka inilah dikata bahawasanya sifat rahim Allah Taala betul besarnya bismillah. Mana iaitu panggil situ ada 3 nama Tuhan. Tak sifat Allah Taala, nama Allah Taala tu Allah Ismul Zat yang bersifat dengan bawah, sifat yang kasih sayang. Tapi kalau sekiranya kasih sayang ni Allah Taala ni terlebih kasih daripada seorang ibu terhadap anak dia. Nak banding kasih sayang mak dengan anak ni kasih dah. Tapi Tuhan ni kasih lagi daripada mak dengan ayah. Kasih Allah Taala ni. Dan lagi pula dia kata segala puji bagi Allah Taala sebenar-benar pujian. Tak ada dah puji yang ni tertentu pada Allah Taala. Maklumlah orang panggil segala puji ni sama ada kita puji diri kita sendiri ke, orang puji kita ke, puji tu hendaklah kita kena kembali pada Allah Taala. Mana Allah lawanya dia ni. Tak pakam dia lawa sangat ni, comel sangat ni. Maka kembali pada Allah Taala balik. Jangan kita berasa kita lawa. Tak kalau mari sifat lawa berasa, dia kata kapung ni aku lawa sekali. Tak. Comel sekali tak ada orang lain. Mari sifat situ habis kosong. Mana orang panggil menyebabkan syaitan telah tertipu. Maka lagu mana? Kembali pada Allah Taala dengan ucap alhamdulillah. Nah, orang kata bagusnya munaga alhamdulillah Tuhan bagi tara ni nak kan. Nah, alhamdulillah dia. Kembali pada Allah Taala. Ataupun hati tu mana bila orang puji-puji hati tu mana? Ini bukan hak aku ni. Ndak hak Tuhan bagi sementara je. Kembali kena ingat situ. Tak, jangan duk berasa hak kita belaka. Tak, semua tu Allah Taala bagi pinjam. Habis tu segala puji ni tertentu bagi Allah Taala. Sama ada Allah Taala puji ke diri sendiri, Allah Taala nak puji nak bermegah-megah, nak ni'mal maula wa ni'man nasir. Nak itulah orang panggil akulah sebesar-besar. Mana itulah akulah Tuhan yang paling tinggi sekali. Yang paling besar sekali. Yang paling agung sekali yang memerintahkan sekalian alam. Tuhan ni luas. Semua sekalian alam, semua alam ni masih wallah. Dak alam semualah, dak kiralah langit ke Pluto ke Marikh ke. Dak matahari tu semua retahan Allah Taala lagi. Dan lagi pula dikata selawat dan salam tercurah kepada sebaik-baik makhluk. Siapa dia sebaik makhluk? Iaitulah penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Butung pula kita sini. Mana butung? Jadi daripada kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana umat Nabi ni umat yang akan awal-awal masuk dalam syurga Allah Taala dibandingkan umat-umat terdahulu. Mana umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Adam dulu. Tak, umat Nabi mana Nabi Ilyas ke siapa dia? Umat-umat terdahulu walaupun buat ibadat 800 500 tahun dah, tak boleh nak tanding dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu Nabi kata beruntunglah orang yang mana dia ni tak pernah bertemu dengan aku. Dan dia ni apa panggil tapi dia kasih sayang pada aku. Maka orang ni paling beruntung sekali. Lalu sahabat kata, ya siapa dia? Iaitu umat-umat akhir zaman. Tak kita ni lah. Tak dan dengan Nabi, tapi rasa kasih dengan Nabi. Tak nak buat apa hak Nabi suruh berasa nak buat dalam hati. Tak berasa nak buat nak ikut atas Tuhan Nabi sana itu. Tak bila panggil mana ikut segala suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata orang ni orang beruntung. Beruntung kita ni, iaitulah orang panggil syafaat paling besar sekali di akhirat. Orang panggil syafaat kubra, pertolongan. Yang mana orang panggil di akhirat pada masyarakat tak ada benda satu. Nah, orang kat dunia ni boleh tahan lagi ada pokok kayu panas-panas, boleh teduh lagi pokok kayu. Dah ada basah-basah, ada rokah-rokah belum teduh lagi. Di akhirat tak boleh benda. Tapi beruntung orang yang mana di atas orang ni daripada kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dapat syafaat yang kubra, syafaat besar sekali. Dah hatta sehingga nabi-nabi lain tak sanggup nak bagi syafaat. Kisah tu panjanglah. Minta habis pergi belaka duk mesyuarat dalam keadaan manusia hamba Allah Taala. Duk di pada masyarakat tanya siapa dia kita nak minta tolong ni. Dak supaya jumpa ngadak dengan Allah Taala supaya ringan sikit azab ni.
Pergi minta Nabi Adam tak sanggup. Pergi minta Nabi Ibrahim tak sanggup. Lah kali minta Nabi Isa kata ginilah, pergi minta dengan Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Karena aku dah sanggup minta dengan Nabi, maka Allah Taala izin. Namanya orang panggil orang yang paling Allah Taala kasih, Allah Taala cinta, iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Nah, apa kekasih Allah. Sebab tu apabila Nabi panggil Adam, apabila duduk pada ketika dijadikan Allah Taala akan Nabi Adam, maka Nabi Adam terpandang pada satu tiang arsy Allah Taala, melihat Allah Taala tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi Adam ngertilah mana tiap-tiap kalau kita tengok orang besar ni, bila dia tulis nama orang tu dekat dengan dia, orang ni bukan orang biasa ni. Tak, kita tengok kalau orang betul-betul mesti besar lah misalnya. Bila tulis dalam surat dia ada tulis tepi orang tu. Nama orang tu duduk masyhur ni, tapi memang orang tu lebih. Begitulah Allah Taala dia tulis nama ni, mana ada tulis nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana besarnya panggil kekasih Allah Taala. Bahkan umat Nabi ni, iaitu apabila ia bertaubat pada Allah Taala, bila taubat segala dosanya Allah Taala terima lalu dah. Nak bandingkan Nabi Adam kata aku taubat pada Allah Taala, Allah Taala terima mana? Apabila aku pergi sapa kepada Mekah, baru Allah Taala mana apung dosa aku. Dak kesalahan aku ni. Tapi ada umat Nabi Muhammad dak. Mana walaupun apa tak pergi Mekah pun, pergi duduk rumah dia je ataupun tempat surau. Nak mana-mana ke duk tengah bawa motor, ya Allah aku minta apung taubatlah. Dak, iaitu dia menyesal, dia istighfar, kita tak mahu buat dah benda tu. Dak, cukup lekat tinggal ni Allah Taala apung dosa dia seperti mana bayi yang baru lahir. Dak, bayi lahir ni tak ada benda, tak ada salah dia. Mana taubat Allah Taala besarnya, mana kebesaran kita ni jadi daripada umat Nabi butung ni. Tak, kita panggil duduk pada umat akhir zaman dan juga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dipilih oleh Allah Taala. Lagi pula kita dalam keadaan berimang, butung pula situ. Umat Nabi lagi pula berimang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah juga tak lupa selawat dia kata dan salam tercurah kepada sebaik-baik makhluk penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau orang hina Nabi ni, mana kufur. Tak, panggil keluar iman dia bila dihina Nabi. Tak, kenapa? Nabi ni utusan Rasul, utusan dari utusan Allah Taala untuk menyampaikan wahyu Tuhan. Mana untuk siapa kita ni? Yang mana mukjizat hak Nabi tinggal ni? Mana mukjizat siapa ni? Iaitulah Al-Quranul Karim. Siapa ni? Ada pada ni Allah Taala bawa dengan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi pula dia kata tak lupa selawat dan salam juga kepada keluarganya Nabi. Siapa dia keluarga Nabi? Kata ulama keluarga Nabi ni ada dua. Yang pertamanya keluarga pada haram makan zakat dan sedekah. Sahabat Nabi tak makan sedekah, tak makan zakat. Walaupun orang duk bagi harta atau sedekah apa zakat, orang tak bagi dia, tak terima. Dia bagi walaupun dia susah sekalipun, haram bagi dia makan zakat. Tak, apa keturunan daripada mana? Iaitu keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Sahabat tu panggil orang yang mana kalau sekiranya ada jalur panggil nasab dia tu keturunan daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib, ni dah boleh makan zakat. Tak, agak sini ada dah. Tak, harus ni lebih sungguh tu. Tak. Tapi Nabi kata, ulama kata ada pula seorang lagi mana keluarga Nabi, iaitulah panggil pada makam doa. Siapa dia? Iaitu kullu mukminin, tiap-tiap orang mukmin. Walau asian, jikalau mereka itu melakukan maksiat pada Allah Taala. Kullu mukminin taqiyin. Iaitu kullu mukminin taqiyin, tiap-tiap orang mukmin yang bertakwa pada Allah Taala. Mana dia takwa, dia takut pada Allah Taala, buat suruh Allah Taala, tinggal larangan Allah Taala. Walau asiang, walau dia ni buat salah, buat dosa pada Allah Taala pun, dia katakan keluarga Nabi juga. Kenapa? Terlebih lagi lah orang buat dosa ni, orang dalam melakukan salah ni, dia berhajat pada doa. Tak, kita buat salah berhajat pada doa. Berhajat Allah Taala pun, berhajat Allah Taala mana apung segala dosa-dosa kita. Habis itulah panggil kita selawat pada Nabi ni,
iaitu seolah-olah selawat pada kita sendiri. Mana sahabat itulah seperti mana apa lagi pula orang selawat pada Nabi ni dia ikut perintah Allah Taala. Yang mana panggil amalan yang lain Allah Taala tak buat, Allah Taala terus semayang, dia tak buat semayang. Allah Taala suruh puasa, aqimus solah, hendaklah kamu semayang, Allah Taala tak buat benda tu. Dan hendaklah mana? Dan hendaklah kamu puasa. Dan puasa Allah Taala dah suruh, tapi bab selawat Tuhan sendiri buat. Mana? Seperti mana orang panggil ayat ni duk sebut semualah. Orang pergi baca, orang panggil semayang Jumaat ni tu orang panggil tu khatib baca semua. Mana? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bahawasanya Allah Taala dan para malaikatnya sentiasa berselawat pada nabi. Selawat sentiasa bila? Semua-semua. Mana? Itu ulama kata selawat Allah Taala ni apa? Iaitu Allah Taala menurunkan rahmat, kasih sayang, dekatnya Allah Taala. Ada orang yang selawat, maka Allah Taala mana bagi kasih sayang kepada orang ni. Sebab apa? Sebab dia kasih kepada Nabi, dia selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga malaikat pun berselawat pada Nabi. Mana? Iaitu malaikat istighfar, memohon ampun. Mana ampun orang yang selawat pada Nabi lah. Panggil mohon ampun pada orang yang berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kata bahawasanya hendaklah kamu berselawat pada Nabi dengan sepenuh-penuhnya. Lalu Nabi kata man shalla alayya wahidah, barang selawat pada aku sekali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah Taala selawat pada 10 kali. Ni amalan. Kita duduk saja selawat pada Nabi, besarnya ganjaran Allah Taala bagi orang yang selawat ingat pada Nabi. Dan ingat jasa-jasa Nabi. Mana? Nak boleh siapa menyabarkan dakwah Islam ni bukan mudah. Banyak tentangan, banyak ujian yang perlu dihadapi oleh para nabi ni. Sebab itu nabi ni digelarkan dia setengah daripada ulul azmi. Ulul azmi ni orang yang banyak dikena ujian oleh Allah Taala. Mana? Dengan ujian masa lahir lagi tak ada ayah. Beranak-beranak ayah tak ada, yatim dah masa tu. Lalu pula mana? Ayat tu pada nak menyebar dakwah pula tak ada ramai mana orang nak ikut. Lalu pergi pula di Taif, kena lepas pula batu, kena kejar, kena macam-macam. Nak boleh Islam siapa kita sekarang ni. Panggil banyaklah halangan. Ingat sejarah-sejarah Nabi ni Allah. Besarnya pun maka tanda kita ingat pada Nabi, mana kita berselawat dan ikut segala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita selawat ni seperti selawat kita jugalah dikatakan. Dan juga para sahabat-sahabat Nabi. Mana para sahabat orang yang dan dengan Nabi, tu panggil sahabat. Iaitulah orang hak sepat dan dengan Nabi. Panggil lagi pula dia beriman. Panggil kalau kata orang yang dan dengan Nabi tu sahabat, berat Apa? Dah Abu Jahal pun dah kat Nabi. Dah boleh kata Abu Jahal sahabat. Tak boleh. Bahawa orang yang dan dengan Nabi serta dia beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan beriman. Tu panggil sahabat Nabi. Lalu kalau Abu Jahal tak boleh lah. Larilah Abu Jahal tu ambil luar lah. Tak, bukan dia panggil musuh ketak tu. Tak panggil musuh tradisi dah kata Abu Jahal ni. Tak. Panggil mana? Iaitulah panggil bahawasanya dia ni buat macam-macam lah dengan Nabi tu. Dan lalu pula dia kata bahawasanya para sahabat Nabi, itulah para sahabat Nabi ni kita tak boleh menafikan kata dia ni. Mana? Sahabat Nabi ni orang tak boleh menafikan kata dia keluar daripada sahabat Nabi. Walaupun ada berlaku dah mana? Kisah-kisah kalau kita baca berlakunya perselih pahaman antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Maka tu pun tak boleh kita kata mereka ni bukan sahabat yang tepat. Tetap mana sahabat Nabi. Tak, cuma panggil selisih pahaman itu tak di antara mereka. Kenapa? Kerana ada golongan bila dia tengok panggil dia mengagung-agungkan Sayyidina Ali. Ada orang yang benci Sayyidina Ali. Tak, bila dia benci Sayyidina Ali, mana siapa dia panggil dia benci Muawiyah, dia panggil dia mengagung Sayyidina Ali, siapa dia menafikan sahabat lain ni, neraka belaka.
Sayyidina Abu Bakar neraka, Sayyidina Osman neraka, Sayyidina Umar neraka, maka orang ni terkeluar daripada Islam. Sebab apa? Sahabat Nabi ni, kerana sahabat Nabi ni Nabi jamin dia dalam syurga. Panggil sahabat Nabi ni hak Nabi jamin belaka tu. Jamin dalam syurga belaka. Jamin bila? Ketika hidup lagi. Dah bukan ketika mati baru jamin, hidup lagi. Jamin sahabat ni, dia ni ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pengikut Nabi mana, iaitu tabi'in, orang yang dan dengan sahabat, hidup dan dengan Nabi. Hidup dan dengan Nabi, hidup dengan sahabat aja. Seperti Hasan Basri, panggil tu hidup dengan sahabat saja. Hidup dan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ni baru qadimah dia. Tak, panggil baik telah panggil kita ni dah boleh tinggal 3 perkara ni. Hatta dalam doa pun dah boleh tinggal. Mana panggil salah satu nak dimakbulkan oleh Allah Taala akan doa kita. Mana hendaklah kita mula dengan mana? Dengan bismillah, dengan alhamdulillah, dan juga tidak lupa selawat pada Nabi. Dengan selawat pada Nabi ni, kata ulama, memudahkan bagi perkenan doa Allah Taala hak kita minta. Bagi kita minta pada Allah Taala, jangan lupa kita selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kata, ketahuilah wahai saudaraku yang sangat berminat dan mempunyai perhatian dalam mencari ilmu. Ni baru qadimah ni. Tak, sikit apa ni? Sebagai manfaat. Masuk dulu. InsyaAllah. Dan dia kata, ketahuilah wahai saudaraku yang sangat berminat dan mempunyai perhatian. Boleh sikit boleh sikit dan dia kata, ketahuilah wahai saudaraku yang sangat berminat dan mempunyai perhatian dalam mencari ilmu, yang telah menunjukkan cita-cita yang tinggi dan rasa sangat dahaga terhadap ilmu pengetahuan. Seandainya engkau berniat dengan mencari ilmu ini untuk berlumba-lumba dan mendapatkan kemegahan dan terkemuka di kalangan kawan-kawan, dan untuk menarik perhatian orang banyak terhadap dirimu dan menghimpunkan akan kekayaan dunia, maka sebenarnya engkau telah berusaha menghancurkan agamamu dan membinasakan dirimu sendiri dan menjual akhiratmu untuk mendapatkan harta dunia. Sebab itulah orang yang nak menuntut ilmu, kita mari dengar ni, hak pertama sekali, hak penting kali niat. Sebab itulah niat paling penting sekali, kerana Nabi kata al-a'malu bin niat, tiap-tiap perkara terhenti atas niat. Walaupun amalan tu baik dah, menuntut ilmu ni baik dah, kita mari dengar baik dah. Maka niat kita kena panggil semata-mata mencari redha Allah Taala. Kalau menuntut ilmu, cari ilmu mana? Kerana nak bermegah, supaya orang kata dia ni pandai sungguh. Tak, dia ni panggil orang paling alim sekali, tak ada. Kerana panggil orang, kadang-kadang orang yang berilmu ni terkadang membawa dia akan ada sifat takabur. Tak, sifat sombong. Kerana sifat sombong ni mana? Terkadang daripada golongan orang kaya. Nak, orang kaya orang panggil terkadang mari orang panggil nak boleh hasil sombong mana? Terkadang pada orang kaya, bukan semua, tapi kebiasaan. Nak, kebiasaan gitu, bila orang dalam keadaan senang, dia berasa sombong-sombong mana? Tak berasa dah nak cakap dengan orang rendah. Dia tetap saing dengan orang rendah gini. Tak, duduk rendah martabat kita, duduk saing kita ni orang ada lebih, ada duit banyak. Panggil mari sifat berasa sombong. Ni apa panggil tipu, syaitan tipu habis. Dan begitu juga di segi orang yang mana ada comel, kecantikan. Orang panggil Allah Taala wi anugerah dengan comel dengan baik. Rupanya berasa mari nak sombong kau. Dia kata dia lah comel sekali, bila tengok orang uduh, dia kata orang benda gini macam muka duk siap. Mana? Orang panggil macam-macam lah, orang panggil guduh orang. Mana? Mari sombong, habis juga. Mana? Dalam kelab dosa juga. Lalu dalam kalangan mana? Iaitu dari kalangan orang yang alim, orang berilmu pun gitu juga. Ada gak berasa sombong. Bila dia ada ilmu dia ni, tak, dia berasa lebih. Dan ada kata kalau mu ni panggil ilmu tak cukup, sesayang aku lah. Tak, abang tak boleh duduk apa ni.
Nah, rasa waktu tubik hujum dia, panggil dalam keadaan sombong. Nah, bila tengok orang dak utim dia, dak dia memandang hina, dak ai kata teruk orang ni. Nah, panggil dak ambuh duk saing. Berdasarkan kita bila Allah Taala bagi ilmu ni kena mendidik. Dak mendidik orang supaya kembali pada Allah Taala. Mana apa dak lepas juga. Habis tu lah ilmu ni dia nak bersih hati dalam tu. Amalan hak luar nampak comel dah baik dah. Nampak dah buat ibadat comel dah, buat ni buat comel dah. Mampu orang kata ni, oh dia ni memang orang warak sungguh. Dia ni orang baik sungguh. Tapi hak dalam sahibul bait ya'rifu fi baiti. Orang ahli rumah dia tahu, mendih hak duk dalam. Maka ilmu tasawuf ni nak cara tu, hak duk dalam tu nak baiki hak dalam. Baik hak dalam tu lagu mana perangai perasaan kita tu bila kita buat ni. Maka itulah kata bahawasanya orang yang mengetahui ilmu ni kena niat baik, jangan niat kerana mencari ilmu nak menunjuk cita-cita yang tinggi dan rasa sangat derhaga terhadap ilmu pengetahuan seandainya engkau berniat dengan mencari ilmu untuk berlumba-lumba dan mendapat kemegahan. Kerana apa? Kadang-kadang tiada orang yang mengetahui ilmu ni ijani pesang ni. Habis tu tuan musonainya beringat dulu. Sebab apa? Sebab ia ada pesang dia pun gitu juga dulu. Sebab orang manusia, sebab lain daripada nabi orang maksum. Dan kita jangan pelik bila ulama ni dia buat salah, jangan pelik sebab dia manusia. Kalau kita nak kejut ni, malaikat dosa. Tu kejut sungguh Tak, ataupun orang kata benda. Tak, setan taubat dah. Tu kejut sungguh Tak, kenapa? Apa setan ni tak akan taubat sampai kiamat Tak, tiba-tiba mari kata setan taubat. Tu mula sabar kejut sungguh Kalau orang royak kita pun kata setan kejut, kejut kau Tak, sedangkan Allah Taala kata setan ni tak pernah taubat. Dan malaikat buat maksiat jatuh maksiat kejut juga. Tapi kalau manusia jatuh maksiat tak jatuh dalam kesalahan tu normal. Tak manusia. Habis tu kena kembali pada Allah Taala. Lalu ilmu ni dia nak bicarakan tentang hak dalam tu. Habis tu nak menuntut ilmu ni tambah pula ilmu agama iaitu terhenti di atas niat semata-mata nak menghilangkan kejahilan dan juga nak tahu dan mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perjualanmu adalah rugi dan perniagaanmu porak peranda. Dia kata kalau mu jual gini mana rugilah, mana rugi akhirat mana haba amansura, tak ada benda satu. Tak nampak baik dah buat amal ni besok mana bekas kosong dah kita buat dah, tak ada benda akhirat esok. Habis tu dia kata rugi. Dan perniagaan kamu porak peranda dan guru yang mengajarmu itu laksana seorang yang menjual pedang kepada perampok. Seolah-olahnya orang hak duk mengajar ni apabila murid ni dia niat gitu, mana seolah-olah dia jual pedang kepada orang curi. Tak, kalau jual pedang pada orang berjihad fisabilillah kira ni jual pada orang curi, memang habis tak kira habislah. Dan seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dah kata dia sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Dan insyaAllah kuliah kita panggil tiap-tiap Isnin tiap-tiap malam Isnin kita guna kitab Bidayatul Hidayah. Dah mana tu berasa nak kitab tu kalau nak cari pun boleh tak? CD tak apa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wal 'uqdatam min lisani yafqahu lana. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin, Allahumma ighfir li ummati Muhammadin. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullu kulli bi rahmatika arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.